Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam ruang bicara bernama TV. Dan sudah pasti hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup menarik dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Dan topik yang menjadi pilihan kita ialah PRK ataupun pilihan raya kecil. Perlukah penambahbaikan? Dan tentunya orang yang paling sesuai untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar yang merupakan bekas timbalan pengurusi SPR dan beliau juga merupakan timbalan Presiden Pertubuhan Gerakan Kiam. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah. Wah, saya gembira melihat Datuk Seri masih lagi kuat dan sehat sebenarnya. Alhamdulillah. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang PRK, jangan lupa PRK yang paling hampir ialah pada 7 hari bulan Oktober nanti, di mana akan berlangsungnya pilihan raya kecil untuk DUN Pelangai. Dan pada bulan November juga akan adakan satu lagi pilihan raya kecil, iaitu di Jepak di Sarawak. Jadi banyak persoalan dan juga isu yang menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu di studio. Dan kepada anda yang mungkin ketika ini berkesempatan bersama kami di ruang bicara ini, kami juga sebenarnya mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 032604 0155 dan satu lagi talian pastinya di 0326 940155. Itu dia terjelas di TV anda sekarang. Baik, mungkin sebelum kita bincang lebih panjang lagi berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita, Datuk Seri, ingin jugalah saya mengetahui tentang latar belakang Datuk Seri bersama dengan SPR. Lama sebenarnya saya tahu. Dan agaknya lah semasa berada di SPR, berapa banyak PRK yang Datuk Seri terlibat sebenarnya ketika itu. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk Seri. Wow. Saya rasa selama 18 tahun saya di SPR, hampir 300 PRK lah. Wow. Saya terlibat dalam mengurus dan menjalankan PRK itu secara langsung lah. Jadi apa ni, rasanya purata lebih kurang dalam 10-12 dalam 1 tahun gitulah. Jadi apakah Datuk Seri merasa puas sebenarnya dengan apa yang telah Datuk Seri sumbangkan bersama dengan SPR setakat ini, Datuk Seri? Ya, saya puas hati sebenarnya sebab banyak penambahbaikan yang berlaku dalam SPR, terutama sekali pindaan undang-undang. Banyak berlaku dalam tempoh masa semasa saya menjadi setiausaha SPR dan semasa saya timbalan pengurusi SPR. Banyak seperti dawat kekal, peti undi Lut Sinar. Dulu peti undi besi hitam kan. Jadi saya ingat lagi saya pergi tengok pilihan raya di Kazakhstan. Di situ kita lihat peti undi yang transparent. Dan saya buat balik satu peti undi itu, buat balik ke SPR. Di situ kita dapat idea untuk nak ubahkan peti undi kita daripada besi hitam tu kepada Lut Sinar, plastik heavy duty Lut Sinar. Tapi dari segi secara peribadi jugalah, apakah Datuk Seri melihat bahawa segala perubahan yang dibuat terutamanya untuk pilihan raya, tak kiralah sama ada pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum sekalipun, apakah Datuk Seri melihat bahawa segala perubahan ini sebenarnya telah memberi kesan ataupun impak yang cukup positif bagi SPR sendiri dalam menjalankan setiap pilihan raya yang perlu dilakukan itu secara licin dan teratur sebenarnya, Datuk Seri? Ya, betul sekali. Perubahan terus berlaku dalam SPR. Di samping pindaan undang-undang, pindaan peraturan dan sebagainya. Tetapi juga dari segi dari segi hubungan SPR dengan pelanggan, hubungan SPR dengan stakeholders. Dan perkara begini banyak perubahan berlaku. Jadi kalau sekarang ni SPR telah berjaya menangkis segala tuduhan orang mengundi 2 kali, Pelbagai tuduhan pernah berlaku dulu. Mereka yang tidak begitu yakin dengan ketelusan SPR
menjalankan pilihan raya. Tapi sekarang ni dah tak timbul lagi. Walaupun dulu kita pernah memberi penjelasan setengah negeri itu sampai 30 tahun ditakbirkan oleh satu parti saja. Jadi itu menunjukkan ketelusan bahawasanya pilihan raya itu adalah keputusan rakyat melalui peti undi. Jadi sebagaimana berlaku di negeri Selangor pada 2008, kerajaan Barisan Nasional di Selangor yang begitu kukuh jatuh kepada parti lain. Itu adalah kuasa rakyat selaku pengundi. SPR hanya menjalankan tugas secara profesional menguruskan pilihan raya. SPR ni adalah election management body. Mereka tidak terlibat dalam kepentingan politik. Jadi saya rasa sekarang ni NGO pun sudah mula menghormati bidang tugas dan integriti dan segala aspek ketelusan pengurusan pilihan raya di negara ini. Kalau dulu NGO terutama sekali Bersih misalnya, begitu lantang mengkritik SPR, membuat pelbagai tuduhan yang tidak berasas, walaupun berterusan SPR memberi penjelasan, mereka tak terima. Tapi sebab mereka melihat sendiri yang negara boleh bertukar kerajaan bila-bila masa. Bukan SPR yang mengaturnya. SPR hanya menguruskan pengurusan pilihan raya. Jadi alhamdulillah lah, kita sampai ke satu tahap sekarang ni, proses pilihan raya di negara kita ni, terutama sekali proses pengundian. Saya berani mengatakan kita salah satu yang terbaik di dunia. Hari ini kita mengundi sebelum pukul 12 malam, rakyat sudah tahu kerajaan mana, parti mana yang menubuh kerajaan dan sebagainya. Lihat negara jiran kita, 1 bulan belum tentu lagi kerajaan baru ditubuhkan ataupun presiden mana akan menjadi presiden. Filipin memakan masa 1 bulan baru tahu keputusan pilihan raya. Begitu juga Thailand, begitu juga Indonesia. Tapi kita hari ini kita mengundi, 6 petang tutup peti undi, pengiraan undi, malam sudah tahu keputusan. Betul. Jadi very efficient kita ni. Semasa saya dalam SPR dulu pernah Sekretariat Commonwealth buat satu delegasi memantau pilihan raya di negara kita ni. Dia nak melihat macam mana SPR Malaysia buat pilihan raya ni sehingga kan dapat tahu kerajaannya dapat diumumkan begitu cepat. Mereka datang melihat dan mereka membuat laporan yang begitu positif sekali. Baik, menarik ni apa ni Datuk Seri, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Jadi mungkin ada sesuatu yang menarik yang boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil kita, Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur. Sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Syarkawi. Sihat Syarkawi? Ya. Lama tak dengar suara anda. Ya? Boleh dengar suara saya? Jelas sekali. Jelas lama saya tak call you. Itulah. Sorry lah sebab saya ada urusan di Hiroshima, Jepun. Wow, okey. So sekarang dah balik Malaysia, semua okey. Alhamdulillah. You sihat ya, Syarkawi ya? Ya, alhamdulillah setakat ni. Okey, selamat petang juga pada ahli panel Datuk Seri ya. Bekas timbalan pengurusi SPR Okey, very interesting topik lah buat pilihan raya pembaharuan ya. Ya. Okey, baru-baru ni saya ada publish artikel daripada Hiroshima tu, saya hantar artikel kat Malaysia ni. Kalau boleh, kita tambah baiklah proses election dekat Malaysia ni. Kita modernkan Syarkawi. Zaman dah canggih Syarkawi. Everything is technology, online. So, apa pendapat you all kalau kita buat macam online voting, e-voting kat Malaysia? I think it will be much easier, right? Lebih mudah. So macam tahun lepas kita ada PRU, pilihan raya umum, macam-macam hal sebab musim tengkujuh, banjir semua tu menyusahkan orang aja. Lepas tu kita ada PRN 6 negeri itu, sampai orang tua terpaksa pergi, sampai ada kes orang meninggal pun sebab election ni. Saya pun pergi juga election yang tahun lepas dengan baru-baru PRN ni pun. Memang ikut hati dah malas dah nak pergi. Okay, sebab nak kena beratur, lepas nak celup tangan kotor jari saya je. So why not we modern kan? Kita canggihkan, kita buat electronic voting. I don't think it's a big issue. At least you form a committee, you analyse sama ada benda ni bagus ataupun tidak. Kita boleh amend Perlembagaan Persekutuan dengan undang-undang tu, no problem.
I'm a law lecturer, I know lah boleh ubah ni. There's no issue. At least you're all willing to buat kajian dulu pun jadilah electronic moving. We need to move forward lah. Kita tak boleh buat cara style macam sebelum Merdeka tu lagi lah, beratur panjang semua tu. Itu pandangan saya. What do you think, Syakawi? Okay. Menarik, interesting. Okay, discuss, panaskan. Assalamualaikum. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Yang lain-lain tu, kalau ada juga isu-isu yang ingin anda kongsikan atau cadangan yang ingin anda lontarkan, gunakanlah kesempatan yang kami sediakan kepada anda di dua talian yang kami sediakan kepada anda. Wow, menarik apa yang dibangkitkan oleh Dr. Muzaffar. Jadi respon dan juga komen daripada Datuk Seri terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang dibangkitkan. Ya, memang betul. Apa perkara pun perlu berlaku perubahan kepada yang lebih baik, kepada yang lebih moden, kepada yang lebih mesra, menyenangkan rakyat. Jadi saya 100% setuju dengan Dr. Muzaffar punya cadangan. Jadi sudah sampai masanya lah pihak kerajaan, pihak AG Chambers kita dan pihak SPR meneliti penambahbaikan macam mana nak menaikkan lagi sistem pengurusan pilihan raya kita menjadi moden, menjadi selari dengan kemajuan teknologi ini. Jadi banyak di negeri-negeri di Amerika dan beberapa negara lain, mereka dah pergi kepada online voting. Tapi electronic voting ni tidak semestinya kita buat secara online. Kita ikut India dulu pun cukup. India tidak lagi memangkah kertas undi ini. Mereka menggunakan satu mesin dipanggil electronic voting machine. Dia besarnya lebih kurang 2 kaki kali dalam 1 kaki begitu. Dia ni dalam satu kes boleh bawa ke sana kemari. Jadi EVM ni, electronic voting machine ni, India guna dah lebih dalam 20 tahun dah. India is the biggest democracy. Mereka mempunyai pengundi lebih daripada 750 juta. Tapi mereka menjalankan pilihan raya dengan begitu efisien sekali. Inilah dia puncanya. Proses pengundian tak adalah beratus sampai berpuluh-puluh meter ni. Bayangkan 750 juta pengundi kalau berbaris macam kita buat sekarang. Entah 1 bulan tak habis mengundi. Betul. Tapi saya cadangkan kepada kerajaan, MOF yang menentukan bajet dan sebagainya. Fikirkan ini. Sekurang-kurang kita tak perlu pergi kepada online, gunakan sistem di mana mungkin dipertikaikan oleh parti-parti politik. Mungkin warga emas tidak begitu selesa. Maklumlah dari segi literasi komputer ni tidak sama dengan di bandar dan di desa. Generasi gap pun ada. Mungkin itu agak kompleks sikit. Tapi kita ambil electronic voting cara yang mudah. EVM system macam yang diguna pakai di India. Jadi the biggest democracy in the world menggunakan itu sudah lebih 15 tahun. Begitu jaya sekali. Kenapa kita tidak menjurus ke arah itu? Kalau itu dapat kita gunakan, kita dapat menjimatkan wang begitu banyak. Tidak payah kita membuka, melantik petugas kerani tempat mengundi begitu ramai. Satu ketua tempat mengundi, seorang pembantu cukup. Dan pengundi berbaris, kita kena ada semakan lah. Nak memastikan pengundi itu sebenarnya pengundi, dan mereka lepas disahkan status mereka sebagai pengundi, namanya ada dalam daftar pemilih, pengundi berjalan pergi ke mesin itu, dia pilih, di situ ada senarai logo parti dan nama semua ada di situ. Dia tekan saja 1 kali. Dia tekan 1 kali dan tekan kali yang kedua, final. Automatik kira di sana. Mesin tu kira automatik. Jadi tidak perlu lagi kerani pengiraan undi. Tunjuk satu tunjuk macam kita guna pakai sekarang. Jadi saya rasa dah sampai masanya. Saya setujulah kita ubah sedikit daripada cara lama kita menggunakan kertas undi. Kita pergi kepada yang paling mudah yang saya pernah tengok lah, EVM yang digunakan pakai oleh India. Okey, menarik. Jadi satu cadangan yang menarik sebenarnya daripada Dr. Muzaffar.
Tetapi saya juga tertarik hati sebenarnya. Baru-baru ini pun saya ada terbaca artikel yang ditulis oleh ataupun cadangan yang disuarakan oleh Datuk Seri sendiri dalam media tempatan. Ini berkaitan dengan cadangan agar perkara 54 Perlembagaan Persekutuan dibuat sedikit pindaan, iaitu dengan mewujudkan satu peruntukan khas berkaitan dengan ketetapan pilihan raya kecil ini. Apa justifikasi pada pemikiran Datuk Seri mencadangkan perkara ini? Saya menyentuh perkara itu dalam konteks usaha kita, usaha kerajaan lah, nak menjimatkan wang rakyat yang terpaksa belanja begitu besar untuk mengadakan PRK. Akibat daripada kematian, kekosongan kerusi di luar jangka. Jadi kita tahu kekosongan kerusi luar jangka ni berlaku akibat kematian wakil rakyat dan ataupun keputusan mahkamah membatalkan keputusan pilihan raya sebelumnya seperti yang berlaku di Kemaman. Tapi yang itu sedikit sebenarnya. Pembatalan keputusan pilihan raya ataupun kerusi menjadi kosong akibat keputusan mahkamah tu tak banyak, less than 10%. Tapi more than 90% adalah PRK, ekoran daripada kerusi kosong akibat kematian. Jadi saya rasa perkara 54 perlembagaan tu kita patut teliti betul-betul lah. Dalam perkara 54 tu berlaku kekosongan luar jangka dan perlu diisi melalui PRK dalam tempoh 60 hari. Okey. Tetapi dalam para yang sama juga menyebut 2 tahun terakhir kita penggal parlimen ada 5 tahun. 2 tahun terakhir adalah tempoh di mana tidak perlu, kalau berlaku kekosongan luar jangka, tidak perlu diadakan PRK. 2 tahun yang terakhir sebelum parlimen terbubar dengan sendirinya. Dalam tempoh itu kalau berlaku kematian ke apa-apa pun, berlaku kekosongan itu tidak perlu diisi. Jadi salah satu cara untuk menjimatkan wang dan mengurangkan PRK negara kita ni yang terlalu banyak, kita panjangkan tempoh tu kepada 3 tahun. Instead of the last 2 years, kita jadikan the last 3 years. Kalau berlaku kekosongan dalam tempoh 2 tahun yang pertama saja, selepas PRU, baru kita adakan PRK. Sudah habis 2 tahun, masuk 3 tahun tak perlu ada PRK. Tapi orang timbul jugalah Datuk Seri dari segi pentadbirannya nanti. Parti yang menang, sebab negara kita ni, demokrasi kita, rakyat memilih calon yang mewakili parti. Parti yang berkempen, parti yang berbelanja, parti yang memilih calon. Jadi kita serahkan menjadi tanggungjawab parti untuk menjaga kawasan itu. Saya rasa parti tidak ada masalah. Sebab apa yang parti tak mahu, kalau ada PRK mungkin ada pertandingan dan kerusi itu jatuh kepada parti lain. Tapi parti tidak melihat dari segi beban belanja yang terpaksa dibelanjakan oleh kerajaan untuk mengadakan PRK. Bila sebut tentang pembelanjaan, saya nak dapat penjelasan daripada Datuk Seri jugalah. Berlandaskan daripada pengalaman Datuk Seri sendiri ketika berada di SPR lah selaku bekas timbalan pengurusi ketika menjawat jawatan timbalan pengurusi SPR sendiri. Kosnya tu, apakah Datuk Seri melihat daripada zaman Datuk Seri berada di SPR dibandingkan dengan sekarang ini, kosnya sudah jauh berbeza meningkat? Banyak, terlalu jauh. Saya ingat dulu PRK, setiap PRK tak sampai pun 1 juta. Dalam 400,000 boleh buat satu PRK. Sekarang ni pelanggan mengundi hanya 17,000 pengundi. Tetapi 2 juta MOF kena sediakan wang untuk SPR menjalankan pilihan raya. Itu wang untuk SPR menguruskan pilihan raya. 2 juta. Agensi-agensi kerajaan yang lain juga memerlukan bajet untuk membantu SPR menguruskan pilihan raya. PDRM misalnya. Mereka memerlukan bajet untuk tujuan membantu SPR mengadakan pilihan raya dalam keadaan yang aman dan terkawal. Begitu juga pejabat-pejabat lain, pejabat yang terlibat dalam membantu SPR, Jabatan Kesihatan misalnya buat itu dan ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat,
banyak agensi kerajaan lain, PBT dan sebagainya, terpaksa juga membantu SPR dalam menjalankan sesuatu pilihan raya, baik pilihan raya umum ataupun PRK. Jadi kalau 2 juta diperlukan untuk SPR saja, agensi lain pun memerlukan additional budget juga. Ya, betul. Itu belum mention lagi parti-parti politik yang bertanding. Mereka membazir wang begitu banyak dengan perang poster dan sebagainya. Berkempen siang malam dengan pelbagai cara berkempen. Itu semua wang. Jadi terlalu banyak wang dibelanjakan untuk satu PRK. Saya rasa kalau kita dapat kurangkan PRK dengan cara kita pindah sedikit perlembagaan di bawah perkara 54 tadi, dan kita ada buat peruntukan khas. Kalau calon tu daripada parti A, maka calon tu meninggal dunia, wakil rakyat tu meninggal dunia, parti A yang akan mengambil tanggungjawab menjaga kawasan itu. Pentadbiran kawasan. Ya, perkara ni berlaku sekarang ni sudah ada selama 2 tahun tidak ada PRK. Apabila kekosongan berlaku, parti itu yang menjaga kawasan. Jadi saya cadangkan kita lanjutkan sedikit, tambah 12 bulan lagi, 3 tahun yang terakhir. Itu satu cara lah. Satu cara lagi saya rasa kita tak perlu buat PRK kalau kematian, kalau kekosongan berlaku kerana kematian. Jadi daripada awal lagi kita tak perlu buat PRK. Kalau kematian maknanya bagi parti yang mengambil tanggungjawab itu. Dia pun tak banyak. Dalam 1 tahun ada 10-15 PRK saja. Jadi saya rasa banyak wang yang kerajaan dapat selamatkan. Dan satu lagi kebaikan kalau PRK ni dikurangkan ialah suhu politik berkurangan. Kepanasan berkempen berterusan siang dan malam. Tak habis-habis berkempen. Masyarakat berpecah belah. Kempen politik ni tidak menjamin keharmonian rakyat. Adalah merosakkan kehidupan masyarakat. Masing-masing terlalu terlibat dengan politik, baik politik kepartian ataupun politik perkauman dan sebagainya. Jadi itu antara sebab kenapa kestabilan politik negara kita ni begitu tergugat. Sebab terlalu banyak politik. Terlalu banyak mereka berkempen. 365 hari itu berkempen sebenarnya. Kalau tidak berkempen menunggu pilihan raya, mereka berkempen melalui WhatsApp, media sosial dan sebagainya, mengutuk antara satu dengan lain. Jadi saya rasa kita patut lihat serius perkara ni lah. Kerajaan perlu ada political will lah untuk meneliti apa yang baik, mengadakan sedikit reformasi pilihan raya. Bila Datuk Seri sebut tentang reformasi pilihan raya, sama ada kita suka ataupun tidak, ada juga isu-isu yang dibangkitkan bahawa melalui pilihan raya kecil dan juga pilihan raya negeri maupun pilihan raya umum misalnya, dikatakan di sinilah berlakunya apa yang dipanggil sebagai politik wang. Di sini jugalah ketika ini juga berlakunya parti-parti yang mengambil kesempatan dan akibatnya berlaku amalan-amalan rasuah untuk menarik pengundi dan sebagainya. Apakah Datuk Seri melihat bahawa kalau seperti apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri ini dilaksanakan, mungkin isu-isu seperti ini dapat dihapuskan kalaupun tidak dapat dikurangkan sekurang-kurangnya? Sudah tentu. Sebab politiklah selalunya mendorong kepada masalah integriti politik, masalah rasuah, masalah beli undi, masalah berbagai perkara untuk memancing undi. Jadi perkara-perkara ini adalah isu integriti. Jadi kalau kita kurangkanlah politik pilihan raya ni, pertama kita kurangkan PRK. Ataupun kita tidak ada PRK. Yang perlunya ubah perlembagaan itu saja, perkara 54. Tambah sedikit peruntukan untuk nak memberi kuasa kepada parti menjaga kawasan yang telah kosong akibat kematian tadi. Sesuatu yang juga dianggap sebagai, kadang-kadang ialah kita guna istilah pembaziran sebenarnya. Bila diadakan pilihan raya kecil, sambutan peratusan keluar mengundi itu sendiri pun dikatakan begitu rendah. Betul. Ya. Actually
rakyat bosan dengan politik dan pilihan raya. Terbukti bukan kerana rakyat susah sangat nak balik mengundi. Tak susah sebenarnya nak balik mengundi. Parti politik pun menyediakan pengangkutan kadang-kadang untuk rakyat balik mengundi. Tapi mereka tak nak balik. Lebih penting bagi mereka mencari rezeki bekerja di mana-mana tempat mereka bekerja. Jadi peratusan pengundi yang rendah kalau tak sampai 50% mencerminkan bagi saya lah proses demokrasi tidak begitu subur. Apabila kita mengadakan pilihan raya untuk memilih wakil-wakil rakyat, wakil yang dipilih itu perlu mendapat sokongan majoriti yang besar, perlu mendapat sokongan daripada kehadiran pengundi yang tinggi peratusan. Kalau peratusan 80%, bagus. Tapi kalau peratusan tak sampai 50%, itu bagi saya gagal. Of course, dalam undang-undang kata menang satu undi pun kira menang. dikira menang. Ya. Tetapi bagaimana kalau di situ ada 50 juta, 50,000 pengundi. Yang datang mengundi cuma 20,000. Not even 25,000. 20,000 yang keluar mengundi. Yang menang situ 11,000, dia kalah yang mungkin kalah yang 10,000 tadi. Jadi 11,000 orang keluar mengundi, dia jadi wakil rakyat. Apa hal yang ada 30,000 yang tak keluar mengundi ni? Kalau sesuatu kawasan tu ada 50,000. Datuk faham tak? Ya, ya. Jadi sebenarnya demokrasi melalui pilihan raya tidak begitu mencerminkan keputusan rakyat, pemilihan rakyat. Wakil rakyat itu tidak dipilih oleh rakyat, dipilih oleh segelintir minoriti rakyat saja. Dia boleh bermegah, dia menjadi wakil rakyat, tapi hakikatnya majoriti rakyat di kawasan dia tidak mengundi dia. Jadi itu adalah defeat the purpose of majority rule dalam demokrasi. Jadi sebab itu saya rasa kalau kita dapat peratusan 70%, SPR selalu berharap menjangka 70%, 70%. Itu adalah jangkaan yang terbaik kita harap. Kalau 70% peratusan keluar mengundi, maknanya sesuatu pilihan raya itu berjaya. Memang tak ada dalam dunia kalau negara yang pengundian tidak mandatory lah, yang tidak kata orang mewajibkan. Negara yang tidak mewajibkan pengundian, tidak ada. Amerika pun bila mereka pilih presiden dalam 54-55% saja, gitu. Tapi itu dia pilih presiden lain. Macam kita ni kawasan kita, wakil rakyat nak menjadi wakil kita di parlimen, di ADUN. Mereka perlu mendapat sokongan orang dalam kawasan tu dalam bentuk majoriti yang selesa. Barulah proses demokrasi kita, apa yang panggil representatif demokrasi itu berjaya. Okey, Tok Sri, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasa kita baru saya diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan kepada anda saya ingatkan lagi, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jadi kita pamerkan lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326040155 dan satu lagi talian 0326940155. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara. Mana lagi kalau bukan Bernama TV tentunya. Jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang PRK. Perlukah penambahbaikan? Baik, saya difahamkan ada dua pemanggil di talian. Kita ambil dulu Encik Mazlan daripada Kedah. Dikatakan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Mazlan. Ya, sambil nak tanya Datuk Sri lah. Silakan. Apa saya nak tanya Datuk Sri, pengundi-pengundi jauh dari Kuala Lumpur nak balik Kelantan, dari Kuala Lumpur balik Kedah, nak balik Terengganu. Itu kadang-kadang tu kita kos perjalanan tu macam banyak juga tu, kalau pergi kereta dengan bayar tol dengan minyak apa, hanya nak balik mengundi 200.
Satu habis. Bahkan Ya. kos tu boleh saya nak mengundi, macam kita nak mengundi pos, tak ada tempat di mana tempat nak mengundi pos. Orang ni sebab kena balik mengundi tu kewajipan mengundi. Tapi kos tu kena korban RM200-300 dengan minyak motor, tiket bas semua tu. Yang tu dia nak cadangkan di mana perlu kita minta SPK, siapa kan perlu bayar kos tu balik pada pengundi-pengundi. Pengundi pun bukan banyak duit pun. Kadang-kadang tak banyak duit. Bila dah dia jadi YB, dia tak nampak kita pun. Ya. Dia jadi YB nampak kita, kata, oh dia tu pengundi saya tu balik jauh dari Kuala Lumpur balik tu. Itu tu contohnya. Kalau boleh tu tolong bagi adakan boleh ganti kos tu cukup kos perjalanan. Itu saya cadangkan. Okey, baik. Itu saya minta ganti tu. Itu Okey, baik. Terima kasih Encik Mazlan dari Kedah. Menarik jugalah. Kita tahu itu masalah sebenarnya yang dihadapi oleh pengundi-pengundi. Okey, kita ambil satu lagi panggilan. Ridwan dari Pulau Pinang ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekretari dan ahli panel. Ya. Ini saya punya pendapat. Itu saya cadangkan kita tengok pilihan raya kita. Kita tengok apa parti-parti yang tak dominan pun kita ambil. Patutnya pilihan raya ni kita ambil apa parti dominan Contohnya kita ambil PH dan PN saja yang tadi. Sebab apa? Kalau kita ambil apa parti-parti selain daripada parti dominan, hanya hilang deposit itu saya cadangan yang pertama. Yang kedua, kita buat undi pos. Sebab apa? Kalau undi pos ni saja, kita dapat menyimatkan wang kerajaan. Kalau untuk PRK ni, sebab kita tengok kalau buat undian secara fizikal, dia datang undi pun tak sampai berapa persen saja kan. Ini sebab kita boleh dah buat sekarang, kita dah buat undi pos untuk pasukan keselamatan. Kalau kita amalkan undi pos ni, dapat menyimatkan wang kerajaan berapa puluh juta kan. Itu yang kedua. Itu kemudian kita buat yang ketiga, kita kalau ikut style negara orang putih kan, yang tadi yang Datuk cerita kan, kita buat perterusan untuk macam pemilihan presiden. Kalau persen tu kalau tak sampai kita ikut okey, kalau kurang pada 50%, kita tak payah buat pilihan raya. Sebab apa? Ini merugikan wang kerajaan juga. Itu saya punya pandangan. Minta ahli panel ulah dalam ni. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Respon-respon beginilah sebenarnya yang kita inginkan daripada penonton-penonton yang mungkin sudah menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita bangkitkan sebenarnya sebelum ini. Dan ialah kita faham tentang apa yang dibangkitkan tadi tentang nak balik mengundi pun bukan murah sebenarnya. Macam kita sebutlah, terpaksa keluar duit poket 200-300 kalau daripada kawasan jauh-jauh. Tetapi satu perkara juga yang dibangkitkan di sini sebenarnya, kalau kita nak bercakap tentang peratusan yang turun membuang undi itu ataupun yang mengundi itu sendiri, dikatakan kalaulah dari segi perlembagaan juga kita ubah, di mana kita mewajibkan setiap rakyat Malaysia yang layak mengundi itu untuk turun mengundi. Ini pernah dilakukan di Singapura misalnya, di Australia begitu juga. Tapi apakah ianya praktikal dan boleh dilakukan di negara kita? Mewajibkan rakyat mengundi. Kalau keadaan struktur proses pengundian seperti yang ada sekarang, tak boleh dilakukan. Pertama, sebagaimana Cik Mazlan tadi berkatakan, kalau mereka mendaftar, mereka orang Selangor katakan, bekerja di Pulau Pinang, kalau pengundian diwajibkan, maka dia terpaksa balik ke Selangor. Itu melibatkan kos. Jadi mungkin kita membebankan rakyat. Jadi negara kecil seperti Singapura yang mengandung pengundinya dalam 4 juta pun tak sampai. Mereka boleh buat begini sebab kawasan kecil, demografinya kecil. Di negara-negara yang infrastruktur yang bagus, yang perhubungan antara kawasan begitu canggih, bolehlah kita buat begini. Tapi itu pun mereka tak dapat pun 80%, 90%. Australia misalnya, mereka mewajibkan mengundi, mandatory voting, tapi mereka tak sampai pun 90%. Tetap ada 10% yang tak dapat mengundi atau sebab peribadi, sebab tertentu, duduk di hospital dan sebagainya. Jadi
mandatory voting mewajibkan mengundi belum sampai masanya di Malaysia. Kerana demografi rakyat negara kita ni bandar, semi bandar, luar bandar. Itu belum kita bercakap tentang rakyat Sabah dan Sarawak yang bekerja di sini. Betul. Kalau di bandar bolehlah orang naik mobil, naik kereta je sampai pergi tempat mengundi. Bayangkan kalau di Sarawak pedalaman, mereka terpaksa tinggal pekerjaan untuk nak keluar mengundi. Dan mereka lebih penting cari makan, rezeki untuk nak hidup harian. Di Sabah, Sarawak, di Ulu-Ulu, di Semenanjung ni, bagi mereka mengundi tidak penting. Yang penting adalah periuk nasi. Jadi saya rasa kalau kita paksa rakyat mengundi, pertama tidak adil kepada rakyat, kedua membebankan rakyat, ketiga bagi mereka yang tak keluar mengundi, apa hukuman yang kita nak ni? Kalau dah kita buat paksaan mengundi, mandatory voting, ada undang-undang mewajibkan semua rakyat mengundi. Mereka yang tak keluar mengundi, apa hukumannya? Dihukum pula. Lagi susah rakyat. Jadi kalau kita nak mengadakan mandatory voting ni boleh. Apabila negara kita ni dah begitu canggih daripada infrastruktur, dan pihak kerajaan dan SPR perlu menyediakan pusat mengundi di seluruh negara bagi mereka yang mendaftar di luar kawasan. Macam Cik Mazlan tadi, dia nak balik mengundi. Dia bagi contoh, orang Kelantan balik ke Kelantan, orang Terengganu balik ke Terengganu. Kos siapa nak bayar? Kita tak boleh suruh kerajaan membayar, kerana mengundi adalah hak peribadi. Dia bebas dia nak mengundi ke dia tak nak mengundi. Kalau dia nak mengundi, dia nak memastikan undinya dikira dan parti yang disokong menang, maka dia balik mengundi. Sebab itu parti politik menyediakan pengangkutan tolong supaya membantu pengundi di luar kawasan yang balik mengundi. Itu melibatkan isu integriti pula. Parti politik merasuahkan pengundi supaya balik mengundi. Jadi banyak isu yang berkait, isu-isu beli undi, isu rasuah, membayar wang sagu hati kepada pengundi supaya balik mengundi. Ini masalah integriti. Jadi saya rasa salah satu cara kita boleh buat, ada negara buat perkara ni, iaitu di setiap kawasan parlimen kita ni, kerajaan dan SPR patut fikirkan ada pusat mengundi luar kawasan. Iaitu orang yang mendaftar di luar kawasan, dia tidak perlu balik ke pusat mengundi di kampung dia. Dia boleh pergi mengundi di dalam kawasan parlimen yang terdekat dengan dia. Katakan dia bekerja di Shah Alam. Dia orang Terengganu misalnya. Jadi ada satu pusat mengundi, dia mendaftar di Terengganu. Tetapi kita buka pusat mengundi di Shah Alam. Di Shah Alam satu. Walaupun untuk kerusi di Terengganu. Untuk kerusi di Terengganu. Tapi ini kerja lebih lah. Sebab tapi dalam keadaan sekarang dengan apa nama ni, dengan komputer dan sebagainya, kita boleh sediakan perkara itu. Sekarang ni pun orang tu keluar mengundi, cek nama dia, dapat tahu sama ada dia tak ada nama ke tak ada nama. Jadi saya rasa mungkin sudah sampai masanya kerajaan dan SPR melihat tentang perlunya membuka pusat mengundi bagi pengundi di luar kawasan. Di setiap kawasan parlimen tu ada satu pusat mengundi untuk orang yang tak boleh balik pada hari mengundi. Dan dia boleh datang mengundi macam undi awal lah. Macam askar tentera dan polis, dia mengundi awal. Apa salahnya satu pusat mengundi itu buka untuk undi awal bagi pengundi yang di luar kawasan yang tidak dapat balik ke kampung dia untuk nak mengundi. Ini menarik sebenarnya, Datuk Seri. Pernah tak Datuk Seri sendiri mencadangkan supaya sistem ataupun cara ini dilaksanakan? Kita pernah lah, secara jujurnya kita pernah bincang perkara ni secara serius. Tapi semasa saya dalam SPR dulu, teknologi IT ni tidak begitu canggih. Kita tidak seperti mana yang ada sekarang ni. Di mana online sistem antara SPR dengan agensi kerajaan yang begitu canggih sekali. Jadi kalau kita nak buka pusat mengundi di luar kawasan bagi memberi kemudahan kepada
pengundi yang tidak dapat balik ke kampung, boleh buat. Cumanya SPR kena ada kerja lebih sikit, iaitu senaraikan pengundi-pengundi yang di luar kawasan, dan pengundi kena maklum kalau dia SPR, alamat dia bekerja tu di mana, dia tak balik. Ini cuma online aja, dia maklum online. So saya di Shah Alam, saya tak boleh balik ke Terengganu, alamat saya di Shah Alam begini, IC saya begini. Dalam database daftar pemilih SPR itu semua ada. Dia tekan aja, oh kawan ni rupanya bukan di Terengganu, di Shah Alam. Jadi dia disenaraikan dalam daftar pemilih untuk pengundi luar kawasan yang tak dapat balik. Begitu juga segala tempat. Ini kita patut fikir secara serius. Betul. Kita dapat selesaikan masalah orang Sabah tak boleh balik mengundi di Sabah, orang Sarawak tak boleh balik, orang Semenanjung yang bekerja di Sarawak, di Sabah tak perlu balik. Kita dapat selesaikan. Maka peratusan pengundi tinggi dan rakyat dapat menggunakan hak dia dalam perlembagaan untuk memilih wakil Tanpa sebarang tekanan sebenarnya. Betul. Ya, sebab negara kita dah berunsur kepada kecanggihan teknologi. Betul. Masa dulu kita tidak ada perkara begini, buat cara manual semua. Saya juga nak kembali semula kepada apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri lah, tentang perubahan perkara 54 perlembagaan persekutuan itu, pindaan sedikit dilakukan dalam usaha untuk mewujudkan satu peruntukan khas berkaitan dengan ketetapan PRK itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat kepada situasi semasa lah, mungkin apakah Datuk Seri melihat bahawa mungkin agak sukar sebenarnya untuk perkara ini dilaksanakan, terutamanya untuk sebuah kerajaan yang tidak ada two-third majority di Parlimen. Tapi saya haraplah kalau kita ada political will, apa saja penambahbaikan, pindaan perlembagaan yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada reformasi yang lebih baik dalam urusan politik pilihan raya negara kita, maka soal partisan politik diketepikanlah. Kalau benda itu baik untuk urusan politik negara kita, jangan kira parti. Kalau perlu pindah perlembagaan, maka sokong pindaan tu supaya dapat undi 2/3. Sebab perkara yang baik, bukan menguntungkan sesiapa, menguntungkan rakyat dan memperkasakan lagi proses sistem demokrasi negara kita. Jadi ketepikan partisan politik, undi untuk kebaikan reformasi politik dan pilihan raya. Apa yang baik untuk negara masa depan, jangan kira politik. Tidak ada politik di sini. Jadi saya rasa kalau kerajaan sekarang tidak mencukupi 2/3 sekalipun, kalau semua ahli politik di parlimen itu tidak begitu partisan, melihat apa saja dari sudut parti, kalau apa yang dibentangkan oleh kerajaan tolak walaupun benda itu baik, itu tak sihat. Tidak bawa kebaikan kepada negara kita. Kita ada juga menyentuh tadi di awal-awal tadi tentang kempen-kempen pilihan raya. Ini juga merupakan satu isu yang sentiasa dimainkan dengan begitu meluas sekali. Dan tadi pun Datuk Seri pun sentuh tentang soal ini. Satu contoh yang baik adalah tentang apa yang berlaku dalam kempen pilihan raya di Pelangai nanti. Menyentuh tentang contohlah pengumuman peruntukan 3 buah sekolah di Dun Pelangai baru-baru ini. Menurut Datuk Seri, adakah pengumuman seperti itu logik dikatakan rasuah ataupun gula-gula politik? Macam mana nak bezakan itu sebenarnya? Dia apabila masuk tempoh rasmi berkempen, apa-apa saja projek yang baru yang melibatkan bajet yang belum diluluskan, itu adalah dianggap sebagai rasuah. Tetapi advantages yang ada pada incumbents ni, kerajaan yang memerintah, ialah mereka telah meluluskan bajet. Kementerian Pelajaran, Pendidikan misalnya, apa-apa kementerian pun mereka sudah ada bajet yang telah diluluskan, peruntukan untuk membuat sesuatu projek untuk rakyat tu. Jadi saya kira kalaulah peruntukan untuk nak membina sekolah di negeri Pahang sudah pun diluluskan di bawah kementerian yang berkenaan, maka apa yang announcement yang dibuat di Pelangai baru ni tu adalah mengulangi memberitahu rakyat yang
kawasan ini boleh didirikan projek sebab peruntukan sudah diluluskan di parlimen. Jadi apabila bajet telah diluluskan, bajet itu memang ada, maka bajet itulah yang akan digunakan untuk menunaikan janji itu. Jadi itu tidak dianggap sebagai ambil yang baru sini. Jadi itu pernah berlaku. Pernah perkara ni masuk ke mahkamah. Tapi mahkamah membenarkan. Saya masih ingat di satu pilihan raya di satu PRK di Pulau Pinang, Tengku Razali Hamzah ketika itu dia Menteri Keuangan. Dia mengumumkan itu. Jadi parti politik mencabar itu sebagai rasuah, membuat janji politik secara rasuah. Tapi atas kapasiti dia sebagai Menteri Kerajaan, Menteri Keuangan, dan bajet telah diluluskan di bawah kementerian itu untuk membuat jalan raya ke apa. Jadi itu ini masa PRK di Ijuk pun begitu. Kes ni pun timbul. Tapi mahkamah tolak petisi yang kata ini adalah rasuah. Sebab peruntukan telah pun diperolehi oleh kerajaan yang memerintah. Jadi itulah advantage kerajaan yang memerintah. Mereka boleh menggunakan peruntukan yang telah dilulus di parlimen untuk nak membuat projek dalam negeri itu. Cuma lokasi projek itu adalah kuasa kerajaan lah. Tadi pengalaman tadi, apa ni? Ada soalan tadi yang orang nombor 2 tadi. Datuk Seri nak jawab soalan yang soalan dibangkitkan. apa tadi tu? Tadi dia membangkitkan tentang parti yang bertanding dalam pilihan raya. Oh, yang Terutamanya kecil-kecil. Parti-parti yang kecil. Kalau boleh biarlah parti-parti dominan saja yang bertanding. Tak tahulah, mungkin ini pula satu kebebasan demokrasi pula kan. Demokrasi ini adalah kebebasan. Dan semua parti mengikut perlembagaan berhak untuk bertanding dalam pilihan raya, menawarkan calon-calon. Kalau dah kalah, risiko dia lah. Dia hilang deposit, dia punya risiko lah. Tapi kita tidak dapat menyekat kebebasan untuk bertanding, untuk menawarkan diri menjadi wakil rakyat. Itu kita tak boleh sekat. Kalau kita sekat itu, maka demokrasi tersekat. Tapi dari segi secara ikhlas jugalah, saya nak dapat pandangan Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri terfikir tak, ada tak mekanisme terbaik sebenarnya untuk mendapatkan wakil rakyat baru jika bukan melalui PRK? Wakil rakyat baru bukan melalui PRK? Tak boleh. Dalam perlembagaan yang ada sekarang tak boleh. Sebab wakil rakyat hanya dipilih oleh rakyat melalui PRU ataupun melalui PRK. Kalau Dewan Negara mungkin dilantik. Tapi untuk Dewan Rakyat, setiap orang yang untuk menjadi anggota dalam Dewan Rakyat atau anggota dalam Dewan Undangan Negeri, mestilah menang dalam pilihan raya, dipilih oleh rakyat. Jadi soal boleh tidak kita lantik wakil rakyat secara lantikan, itu kita kena ubah perlembagaan lah. Memang tak ada. Saya rasa tak sesuai. Sebab itu kita adakan pilihan raya untuk memberi kuasa kepada rakyat memilih individu untuk menjadi wakil, untuk duduk di dalam parlimen ataupun dalam Dewan Undangan Negeri, bagi mewakili kawasan dan mewakili kepentingan rakyat dalam kawasan yang memilih dia tu. Okey, ada lebih kurang 4 minit saja lagi Datuk Seri bersama kami di ruang bicara ini. Kita di penghujung sebenarnya, tapi saya percaya ada lagi perkara yang mungkin ingin Datuk Seri sampaikan bila kita bercakap tentang PRK. Perlukah penambahbaikan? Silakan Datuk Seri. Apa lagi yang terfikir? Saya fikir selari dengan perkembangan teknologi IT kita yang canggih ni, mau tak mau kita tak boleh berada di tapak yang lama. Kita kena berubah. Betul. Kalau kita buat berbagai kecanggihan, kemajuan dari segi banking system lah, dari segi apa-apa perkara yang melibatkan teknologi ni, saya rasa sudah sampai masanya kerajaan ada political will dengan pihak SPR untuk kalau perlu ubah undang-undang, ubah undang-undang. Kita kena canggihkan proses pilihan raya kita, mengejar kemajuan yang kita ada. Tidak membebankan rakyat. Dah habis dah era rakyat beratur di tengah panas, nak pergi mengundi, orang tua terpaksa diangkut ke sana kemari. Sudah tak, dah perlu kita
tengok benda tu. Orang di hospital dia ada hak untuk mengundi. Ya, betul. Kenapa dia tidak dapat mengundi? Kerana dia sakit. Itu kita tidak menepati kehendak perlembagaan. Setiap rakyat ada satu undi. Jadi saya rasa we have to be serious dalam perkara ni. Tak boleh kita ikut saja. SPR dia badan menguruskan pilihan raya. Kalau kerajaan tidak ubah undang-undang dan kerajaan tidak mengambil langkah untuk menambah baik sistem pilihan raya kita dengan pelbagai penambahbaikan, pindah undang-undang, perlembagaan jika perlu, maka kita berada di takat lama. Kita masih lagi mundur. Masa zaman merdeka sampai sekarang, macam itulah dia. Banyak benda yang kita boleh bincang. Dia urus dengan mereka yang boleh beri idea-idea untuk reformasi pilihan raya ni. Bila kita bercakap tentang reformasi pilihan raya ini dengan sistem yang sedia ada sekarang ini, mungkin untuk mengubahnya, mungkin banyak parti-parti politik yang tidak bersetuju. Mungkin mereka menganggap bahawa ini sebenarnya memberi advantage ataupun kelebihan sebenarnya kepada parti-parti politik yang bertanding, terutamanya parti-parti politik yang dominan ini. Jadi apakah Datuk Seri melihat itu juga mungkin faktor yang akan menyekat reformasi pilihan raya yang ingin kita Ya, sebut. itulah salah satu faktornya. Apabila sesebuah parti itu menjadi kerajaan, maka mereka melihat apa yang memberi faedah kepada mereka, apa yang memberi kepentingan kepada mereka. Dan di dalam dewan pun polarisasi parti, kepartian yang terlalu kuat di parlimen. Yang baik pun tidak disokong kerana datangnya daripada parti lain. Jadi itu tak bagus, itu tak sihat. Kita tidak matang dari segi demokrasi, representatif demokrasi ini, menggunakan Dewan Parlimen untuk kebaikan negara. Kalau kita masih lagi berfikiran begitu, apa saja reformasi untuk menambah baik sistem pengundian, sistem pilihan raya kita, parti politik yang menjadi kerajaan ataupun yang tidak menjadi kerajaan, mereka melihat dari segi kepentingan parti. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, jika kita jujur untuk memperkasakan sistem proses pilihan raya negara kita, kita kena ketepilah aspek partism politik. Kita kena duduk di dewan itu, apa yang baik untuk negara, memberi keselesaan kepada rakyat, maka kita ubah cara proses pilihan raya di negara kita yang saya anggap dah lapuk. Dah lama. Negara, jangan-jangan negara lain dah ubah dah. Tapi dalam yang lepas baguslah kita dah buat automatic registration. Kalau dulu merayu rakyat suruh datang mendaftar, sekarang ni automatic. Kalau itu kita boleh buat, banyak perkara yang kita boleh buat. Betul. Yang boleh memberikan, saya rasa the government got to have political will dalam perkara ni. Ketepikan partism politik dan sit down dengan SPR, keluarkan satu sistem yang terbaik untuk berdepan dengan PRU yang akan datang. Dan satu poin yang saya nak kata, apa saja penambahbaikan yang kita buat, kita jangan buat penambahbaikan tu semasa PRU, sebab dia terlalu besar seluruh negara. Operasinya terlalu besar. Kita buat pilot project melalui PRK. Saya setuju. Dalam PRK kecil je. Kita tengok berjaya tidak kalau buat inovasi voting melalui mesin ke dan sebagainya. Kalau PRK lancar, berjaya, maka kita tambahkan lagi supaya rakyat faham. Itulah caranya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar, bekas timbalan pengurusi SPR dan juga merupakan timbalan Presiden Pertubuhan Gerakan KIAM, dan tentunya banyak yang informasi-informasi menarik yang kita kongsikan bersama dengan Datuk Seri, dan kita juga berterima kasih kepada pemanggil-pemanggil yang memberikan pandangan-pandangan yang cukup positif, terutamanya daripada Dr. Muzaffar sendiri, Encik Mazlan daripada Kedah, begitu juga Ridwan dari Pulau Pinang. Reaksi dan juga respon seperti inilah sebenarnya yang kami perlukan daripada penonton-penonton Ruang Bicara dari masa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi pastinya. Terima kasih.
Tekad perpaduan, semangat setia kawan dan muhibah antara negeri dizahirkan menerusi penumbuhan Malaysia pada tahun 19